أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa disediakan bagi mereka taman-taman syurga yang penuh nikmat di sisi Tuhan mereka. Patutkah kami berlaku tidak adil dengan menjadikan orang-orang Islam yang taat sama seperti orang-orang yang berdosa yang kufur engkar? Apa sudah jadi kepada akal kamu? Bagaimana kamu menetapkan hukum yang terang-terang salahnya itu? Adakah kamu mempunyai sebuah kitab dari Allah yang kamu baca dan pelajari, bahawa di dalam kitab itu membolehkan kamu mendapat apa sahaja yang kamu pilih? Atau adakah kamu mendapat akuan-akuan yang ditegaskan dengan sumpah dari kami yang tetap hingga hari kiamat, menentukan bahawa kamu dapat mencapai apa yang kamu putuskan? Tanyalah kepada mereka, siapakah orangnya di antara mereka yang menjamin betulnya hukum bahawa mereka akan dapat di akhirat apa yang orang Islam mendapatnya? Atau adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang sepaham dengan mereka? Kalau ada, maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya itu, jika betul mereka orang-orang yang benar. Setelah disebut dalam ayat yang terdahulu yang kita baca minggu lepas, adanya manusia yang Tuhan beri nikmat kekayaan dengan kebun. Ada yang bersyukur, Allah Ta'ala limpah ruah dan berkatkan nikmat daripada kebunnya. Dan ada yang kufur, turun bala, habis, hangus kebun itu. Ada yang bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat. Iaitulah kisah yang berlaku di negeri Yaman. Seterusnya Allah Ta'ala sebut, di akhirat pun ada kebun. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, syurga-syurga, bukan satu syurga, banyak syurga. Beberapa syurga yang penuh di dalamnya nikmat. Nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tak terlintah di dalam hati manusia. Disebut di dalam hadis, orang yang paling rendah kedudukan dia dalam syurga, Tuhan masukkan dia dalam syurga. Tuhan tanya dia, mau nak apa lagi? Fikir. Lalu dia fikir. Fikir, Tuhan beri. Mau fikir lagi? Dia fikir, Tuhan beri. Fikir lagi, Tuhan kata. Dia fikir, Tuhan beri. Fikir lagi. Dia kata, tak berat nak mikir dah. Itu yang paling rendah nikmat dalam syurga. Tak tahu nak mikir dah. Ini adalah janji hari akhirat kepada mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Apabila Nabi SAW menyebut bahawa dalam akhirat ada syurga bagi mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh,
Lalu berkatalah pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah. Mereka berkata, bagaimana betul kata Muhammad tu? Kalau kata Muhammad tu betul, pasal apa mereka yang ikut Muhammad susah-susah belaka? Atas dunia pun susah, macam mana nak senang di hari akhirat? Atas dunia susah. Pasal apa Tuhan tak beri senang pada mereka yang ikut dia di atas dunia yang beriman? Kalau kita ni kafir, pasal apa tak pernah litah lalu? Tak mati lalu, tak seksa lalu, tak punah lalu. Kan Tuhan berkuasa bukan? Kalau Tuhan berkuasa, dia boleh beri nikmat lah kepada orang yang ikut Muhammad. Ni dak orang yang ikut Muhammad susah, kita pula senang. Menandakan kita betul lah tu. Orang yang ikut Muhammad salah lah tu. Itu kata mereka. Tuhan turunkan ayat ini. Tuhan kata tetap akan beri nikmat kepada mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh pada hari kiamat kelak. Dan Tuhan berfirman, afana ja'alul muslimina kal mujrimin? Adakah kami jadikan orang yang Islam yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala, yang ikut Allah Ta'ala, ikut Nabi-Nya, sama dengan orang-orang yang zalim, yang jahat, yang berdosa, yang kafir? Adakah Tuhan nak jadikan sama orang yang taat kepada dia, yang patuh kepada dia, dengan orang yang lawan dia? Tuhan nak jadikan sama? Ma'alakum kayfa tahkumun? Apalah kamu ni? Ma'alakum, apalah kamu mikir begitu? Bagaimana kamu boleh hukum begitu? Orang yang jahat lawan Tuhan, Tuhan beri nikmat. Orang yang taat pada dia, Tuhan beri susah. Betul ke Tuhan begitu? Macam mana? Apa yang Tuhan buat tu, Tuhan nak tengok dunia ni tempat ujian. Tuhan nak tengok orang yang beriman sungguh, yang ikhlas imannya. Kalau Tuhan beri lalu di atas dunia yang senang, habis bakal masuk Islam belaka. Barang siapa yang taat pada Allah Ta'ala kaya, yang lawan Allah Ta'ala kena panuh litah lalu, sakit lalu, susah lalu, habis Islam belaka. Tak ada seorang pun orang kafir. Tak ada gunalah Tuhan beri akal. Tujuan Tuhan beri akal ni supaya boleh mikir, boleh menilai di antara perkara betul dan perkara yang salah. Maka Tuhan nak uji manusia. Tuhan dah beritahu dunia adalah tempat yang hampir, tempat persinggahan, tempat sementara waktu. Di sana ada akhirat yang kekal abadi. Kalau ciok senang atas dunia, betul. Hak susah atas dunia, tak betul. Inilah juga di akhirat. Ma'alakum kaifa tahkumun? Apalah kamu ni boleh mikir begitu? Kamu boleh hukum begitu apa? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Adakah bagi kamu ada kitab? Mana kitab kamu? Kitab yang diwahyukan kepada pemimpin kamu. Mana dia kitab kamu? Kamu boleh belajar dengan kitab itu. Sila tunjuk kitab kamu itu. Adakah kitab kamu yang menunjukkan orang yang taat boleh susah, orang yang derhaka Tuhan boleh senang? Mana kitab? Dia bawa kitab. Anna lakum fihi lama takhayyarun? Tuhan celakan lagi mereka. Tuhan celakan lagi mereka. Inna lakum fihi lama takhayyarun? Sesungguhnya ada yang pada kamu tu, apa yang kamu nak, yang kamu pilih. Kalau ada dalam kitab, sila bawa kitab tu. Yang menerangkan kamu boleh pilih, kamu boleh senang, kamu boleh ikut hawa nafsu. Tuhan ajar begitu. Sila bawa kitab kamu itu. Innalakum fi amlakum aymanun alaina balighatun. Hasan Basri baca balighatan. Boleh baca dua. Bacaan Hasan al-Basri balighatan. Kebanyakan ulama balighatun ila yaumil qiyamah.
innalakum lama tahkumun. Adakah kamu ada buat sumpah dengan Tuhan? Satu perjanjian yang kamu buat dengan Tuhan, yang kamu bersumpah dengan Tuhan, apa yang kamu kata ni betul? Orang yang lawan Tuhan boleh senang, orang yang derhaka pada Tuhan boleh senang, orang yang ikut Tuhan boleh susah. Mana dia perjanjian? Kalau ada satu perjanjian yang kamu buat dengan Tuhan, itulah akan berlaku pada hari kiamat kelak. Barang siapa yang jahat, barang siapa yang merokok, yang menyamu, yang lawan Nabi, senang atas dunia, senang di akhirat. Tuhan buat begitu. Barang siapa yang ikut Tuhan, ikut Nabi, susah atas dunia, susah di akhirat. Pusing. Kalau ada kitab, kalau ada saksi, ada perjanjian yang kamu buat dengan Tuhan, sila. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanya mereka, wahai Muhammad, mana dia yang boleh memberi jaminan kepada kamu? Pemimpin-pemimpin kamu yang boleh beri jaminan. Buat satu jaminan, aku berjanji bahawa yang ikut kafir ni, yang ikut lawan Tuhan ni senang pada hari akhirat. Mana dia? Orang yang boleh memberi jaminan yang benar dengan hujah yang kuat, dengan dalil yang kuat. Tak ada cakap saja. Bolehlah. Am lahum syuraka falyatu bi syurakaihim in kanu sadiqin. Adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu, yang ini saksi-saksi yang boleh menjadi saksi? Saksi itu saksi yang benar, bukan saksi yang bohong. Saksi yang bohong dah aci. Saksi yang benar, yang menyatakan begitu, yang menyatakan kalau kafir, kalau jahat boleh masuk syurga. Mana dia saksi? In kanu sadiqin. Jika sekiranya kamu adalah orang yang benar, sila bawa saksi itu. Sudah tentulah mereka tak boleh bawa saksi itu. Sampai mati tak boleh bawa saksi. Sehingga mati barulah mereka tahu apa kedudukan mereka yang sebenar. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. Maksudnya, atau adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang sepaham dengan mereka? Kalau ada, maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya itu. Dan betul mereka orang benar. Ingatlah, orang-orang yang tidak beriman akan masa didedahkan kedahsyatan huru-hara hari kiamat. Dan mereka diseru melakukan sujud, maka mereka tidak dapat melakukannya. Sambil pandangan mereka tunduk malu, serta mereka ditimpa kehinaan. Dan sesungguhnya mereka di dunia dahulu telah pun diseru untuk sujud, tetapi mereka tidak melakukannya. Sedang mereka dalam keadaan sihat dapat melakukannya. Maka biarkanlah aku sahaja, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan orang yang mendustakan keterangan Al-Quran ini, kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Dan aku akan melanjutkan tempoh untuk mereka. Sesungguhnya
rancangan sulitku terhadap golongan yang kufur engkar itu amatlah kuat kukuh. Pernahkah engkau, wahai Muhammad SAW, meminta sebarang bayaran kepada mereka mengenai ajaran Islam yang engkau sampaikan, lalu mereka merasa berat menanggung bayaran itu, sehingga menjauhkan diri dari menyahut seruanmu? Atau adakah di sisi mereka Lauh Mahfuz yang mengandungi perkara-perkara yang gaib, lalu mereka menyalin daripadanya untuk menentang ajaran dan peringatanmu? Setelah dibaca dalam ayat-ayat yang terdahulu berkenaan dengan orang-orang musyrikin yang menentang Nabi SAW, yang berbeza dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang dimasukkan ke dalam syurga, maka Allah menghuraikan lagi tentang kedudukan mereka yang menentang Islam. Bukan sahaja di zaman Nabi SAW ketika ayat ini diturun, bahkan yang menentang Islam hari ini dan sehingga hari kiamat. Allah berfirman, "Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un." Pada hari didedahkan betis-betis mereka, iaitulah huru-hara hari kiamat. Sebagaimana mereka yang menghadapi huru-hara akan lari bertempiaran, bukan saja betis tubik, bahkan lari lentang pekan yang bertelanjang pun ada. Begitulah huru-hara hari kiamat. Digambarkan huru-haranya, yauma yukshafu an saq, pada hari didedahkan betis-betis mereka, kaki-kaki mereka. Yukshafu dibaca dengan yukshafu. Dan ada kalangan ulama yang baca dengan nakshifu. Yauma nakshifu an saq, pada hari kami Allah mendedahkan betis-betis mereka ketika berlakunya hari kiamat. Dan Ibn Mas'ud, Ibn Abbas membaca dengan takshifu. Yauma takshifu an saq, pada hari terdedahlah betis-betis mereka. Maksudnya sama saja, yakni ketika berlakunya huru-hara hari kiamat. Semua qiraat itu memberi maksud yang sama, walaupun ulama-ulama sahabat dan tabi'in dalam bab qiraat membaca dengan yukshafu, takshifu, nakshifu, maksudnya sama saja, iaitulah huru-hara hari kiamat. Wa yud'auna ila sujud fala yastati'un, mereka diajak sujud lalu mereka tak mampu. Berhubung dengan ini diriwayatkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis. Yang pertama, riwayat Abi Burdah dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kata Abi Burdah, ayahku Abi Musa al-Ash'ari berkata, Abi Burdah ialah anak pada Abi Musa al-Ash'ari, seorang sahabat yang alim, yang dipuji oleh Nabi SAW, yang datang dengan kaumnya daripada Yaman masuk Islam. Dan Nabi memujinya kerana dia adalah seorang sahabat yang alim, yang dilantik menjadi hakim beberapa kali. Contohnya zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang alim dan warak. Abi Burdah anak dia juga alim. Abu Burdah mengatakan ayah dia menceritakan kepadanya, kata ayah dia Abi Musa al-Ash'ari, aku telah mendengar bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kana yaumal qiyamati muthla likulli qaumin ma kanu ya'buduna fid dunya."
فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويبقى أهل التوحيد فيقال لهم ما تنتظرون وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ولم نره قال وتعرفون إذا رأيتموه فيقولون نعم فيقال فكيف تعرفونه ولم تروا قالوا إنه لا شبيه له فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى فيخرون له سجدا وتبقى أقوام ظهورهم مثل صياص البقر فينظرون إلى الله تعالى فيريدون السجود فلا يستطيعون فذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون فيقول الله تعالى عبادي ارفعوا رؤوسكم فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار. Ini hadis Nabi yang salah. Maknanya apabila tiba hari kiamat, dedahkan tiap-tiap kaum apa yang mereka sembah di atas dunia dulu. Bila berlaku hari kiamat, tiap-tiap tahun, tiap-tiap puak bersama dengan apa yang dia sembah di atas dunia. Dia sembah berhala, berhala depan dia. Dia sembah pemimpin, raja pemimpin depan dia. Dia sembah pitih depan dia, stokor ada depan dia. Dia sembah mah perak depan dia. Akan dibawa apa yang dia sembah di atas dunia. Maka tiap-tiap kaum mengikut apa yang mereka abdikan diri. Tiap-tiap kaum mengikut apa yang dia sembah. Lalu tinggal ahlu tauhid, iaitulah mereka yang tegak di atas la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Mereka tak ada. Mana? Tak nampak apa. Orang lain ada hak sembah. Hak sembah berhala cakun depan. Hak sembah pemimpin hak dia puji ada depan. Hak sembah pitih ada tokoh tambung depan. Hak sembah mah perak ada depan. Hak sembah Allah Ta'ala tak ada apa satu. Macam atas dunia lah tak ada apa satu. Tak nampak apa. Lalu dikatakan kepadanya, Madza tantazirun? Kamu tunggu apa? Waqad zahaban nasu fayaquluna inna lana rabban kunna na'buduhu fid dunya walam narahu. Orang lain ada yang dia sembah di atas dunia. Puak-puak ni tak ada nampak apa. Kami sembah Tuhan. Lalu mereka kata, inna lana rabban. Kami ada Tuhan, Allah Ta'ala. Kunna na'buduhu fid dunya walam narahu. Kami sembah Allah Ta'ala di atas dunia, tak nampak. Allah Ta'ala tak nampak. Pahala pun tak nampak. Dosa pun tak nampak. Tak nampak apa. Dalam keadaan kosong. Orang lain ada belakang cokok-cokok depan. Berhala duduk tungging depan. Pitih setambung depan. Mah ada berapa depan dia. Hak dia puja. Duit-duit ada belakang. Lalu mereka tak nampak apa. Kami sembah Allah Ta'ala. Masa atas dunia dulu. Jawab mereka. Lalu Allah berfirman, wa ta'rifunahu idza ra'aitumuh. Mengkenal ke Allah Ta'ala tu siapa dia? Mengkenal ke? Lalu mereka berkata, na'am, kami kenal Allah Ta'ala. Lalu ditanya, pakai fa ta'rifunahu wa lam tarahu. Bagaimana mu kenal Tuhan Allah Ta'ala, mu tak tengok sekalipun Allah Ta'ala? Qalu innahu la syabiha lah. Mereka kata tak ada rupa bagi Allah Ta'ala. Tak ada bandingan, tak ada tandingan bagi Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada seperti Allah sesuatu pun. Kami tak boleh nak gambar. Fayamtaziruna lahumul fayukshafu lahumul hijab. Lalu Allah buangkan hijab.
Dinding yang melindungkan dia di antara Allah di atas dunia. Dia tak nampak dibuang oleh Allah Ta'ala. Fayanzuruna ila Allah Ta'ala fayakhiruna lahu sujada. Lalu mereka nampak Allah Ta'ala dengan sifat yang layak, yang tidak ada bandingan dan tidak ada tandingan. Lalu mereka pun sujud tersungkur. Di sana ada satu kumpulan yang bersama dengan mereka, duduk dengan orang beriman juga. Mereka jadi kerah, tak boleh sujud, macam tanduk lembu. Misla sayasil bakar, seumpama tanduk lembu yang keras, tak boleh bergerak dan dia nak sujud. Fayanzuruna ila Allah Ta'ala fayuriduna sujud fala yastati'un. Mereka tengok Allah Ta'ala, tak boleh sujud, kerah. Mereka ialah orang-orang munafik, orang yang pura-pura Islam. Dia semayang juga dengan orang, sujud dengan orang, saya pun Islam juga, tapi hati dia tak percaya ke Islam. Orang ni Tuhan jadikan dia keras, tak boleh sujud. Inilah firman Allah Ta'ala, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari didedahkan betis-betis mereka kan huru-hara pada hari kiamat. Lalu mereka diajak sujud, mereka tak mampu sujud. Iaitulah mereka yang kerah macam tanduk lembu. Fayaqulullahu Ta'ala, ibadi irfa'u ru'usakum faqad ja'altu balada kulli rajulin minkum rajulan minal yahudi wan nasara finnar. Wahai hamba-hambaku, angkat kepalamu, aku gantikan tempat-tempat kamu, tempat Yahudi dan Nasrani. Oleh kerana mereka jadi kafir, mereka masuk neraka, mu ambil tempat-tempat mereka itu, Tuhan kata. Abu Burdah membaca hadis ni depan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ialah khalifah Bani Umayyah yang terkenal dengan adil. Umar bin Abdul Aziz ada mazhab dia, mazhab Umar bin Abdul Aziz. Kita kenalnya mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Di kalangan ahli sunnah banyak lagi mazhab berpuluh-puluh. Mazhab Sa'id bin Musayyab, mazhab Lith bin Sa'ad, mazhab Daud Az-Zahiri, mazhab Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Aziz ini ada mazhab dia kerana dia juga alim dan dia adalah mujtahid. Dia ni dulu pada Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki lagi, Umar bin Aziz ini. Oleh kerana masa itu tidak ada kertas, alat-alat tulis tak banyak, maka mazhab-mazhab ini tinggal dalam hafalan, tak banyak dicatatkan. Yang dicatat ialah 4 mazhab yang terkenal. Sebenarnya banyak lagi mazhab. Di antaranya Umar bin Abdul Aziz yang menjadi khalifah. Khalifah Abdul Aziz ini ada mazhab dia, ada hukum-hukum syarak yang dia memberi fatwa lain dengan Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, lain. Dan dianggap ahli sunnah. Jangan tengok ahli sunnah ni 4 tu je, tidak. Banyak berpuluh-puluh lagi. Umar Aziz adalah yang khalifah yang alim, yang adil. Abu Burdah baca hadis ni depan Umar bin Abdul Aziz. Bila Umar bin Aziz dengar, lalu Umar bin Aziz berkata, Allahilladzi la ilaha illahu laqad haddatsaka abuka bihadzal hadis. Allah, kata Umar bin Aziz, yang tidak ada Tuhan malaikat dia, betul kamu dengar ayahmu baca hadis ni depanmu? Dia tanya Abu Burdah, betul ke ayahmu baca hadis ni, kamu baca ni? Lalu Abu Burdah bersumpah sebanyak 3 kali. Abu Burdah bersumpah, wallahi, 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 hadis ni aku dengar daripada ayah aku Abu Musa al-Ash'ari. Bila Umar Aziz dengar Abu Burdah bersumpah 3 kali, Umar Aziz berkata, ma sami'tu fi ahli tauhid hadithan wa habbu ilayya min hadha. Kata Umar Aziz, aku tidak pernah dengar kalangan ahli tauhid, ahli yang mengesahkan Allah,
hadis yang seperti ini, kata Umar bin Aziz. Hadis ni hadis yang sangat hebat, menyatakan tentang hanya mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh bertemu dengan Allah pada hari kiamat dan boleh melihat wajah Allah Ta'ala yang tidak sama dengan makhluk. Mereka yang menyembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, yang menyembah harta benda, menyembah manusia, menyembah apa saja, sembahlah apa yang dia sembah di atas dunia. Dan orang yang munafik kerah, tak boleh sujud, macam tanduk kerah. Hadis ni menyatakan bahawa manusia boleh melihat Allah pada hari kiamat. Macam ayat Quran mengatakan ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan dia boleh melihat. Adapun pandangan-pandangan yang mengatakan boleh melihat Allah Ta'ala di atas dunia, pandangan ini dhaif, terlalu lemah, tak boleh dipakar, walaupun ada dalam kitab-kitab tasawuf. Setengah kitab tasawuf menyebut ada orang bermimpi bertemu dengan Allah Ta'ala, nampak Allah Ta'ala, itu tidak boleh. Kau yang sahih mungkin hijab, nampak hijab saja, tak boleh nak tengok Allah Ta'ala di atas dunia ni. Hijab boleh, yang mendinding cahaya yang melindung antara hamba dengan Tuhan. Disebut dalam hadis Allah Ta'ala jadikan hijab di antara dia dengan hambanya yang sangat hampir dengan Allah Ta'ala di atas dunia. Nak tengok zat dia tak boleh, kerana Nabi Musa alaihi salam minta nak tengok Allah Ta'ala. Rabbi arini anzur ilaik, qala lam tarani walakin nuzur ila jabal. Wahai Tuhan, aku nak tengokmu. Nabi Musa kata, Tuhan kata mu tak boleh tengok aku, mu tengok ke bukit, iaitulah gunung Turi Saina. Manakala Allah Ta'ala menjelma, maka gunung Turi Saina hancur sama rata dengan tanah, dan Nabi Musa pengsan, tak sedar. Dan terkejut Nabi Musa bertaubat pada Allah Ta'ala. Itu Nabi Musa. Ahli tasawuf ni mana lebih dengan Nabi Musa. Itu Nabi Musa. Memang ada dalam kitab-kitab tasawuf. Maka jangan duk peganglah. Kerana kita pegang dengan ayat Quran yang sahih. Dan Nabi kita Muhammad SAW pun dihijabkan antara dia dengan Allah pada malam Isra' dan Mi'raj. Itu mengikut riwayat yang paling sahih. Boleh tengok pada hari kiamat kelak. Boleh tengok Allah Ta'ala. Di atas dunia tidak ada kekuatan. Disebut dalam hadis, kalau Allah Ta'ala buang hijab antara dia dengan makhluknya, nescaya semua makhluknya akan hancur menjadi abu, kerana tak mampu nak berdepan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut dalam hadis-hadis yang sahih, jadi abu. Macam mana manusia sanggup, manusia biasa, Nabi Musa alaihi salam yang kita baca kisahnya pada malam Isra' dan Mi'raj, bila Nabi terima 50 semayang turun, Nabi Ibrahim tak kata apa, sabarkan Nabi Musa mau naik semula, minta kurang. Itu beraninya Nabi Musa. Nabi naik semula, turun, kurang lagi, sehingga tinggal 5 waktu. Itu Nabi Musa alaihi salam. Kehebatan Nabi Musa alaihi salam. Nabi yang hebat ni minta nak tengok Tuhan, tersungkur. Gunung tempat dia beribadat itu menjadi hancur sama rata dengan tanah. Ini riwayat yang sahih. Kalau ada dalam kitab-kitab tu, kitab Jawi ke kitab Arabnya, ini adalah qaul yang terlalu dhaif. Jangan kita pakar. Dhaif. Mengikut riwayat yang lain, Qis bin As-Sakan kata Abdullah bin Mas'ud bercakap di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis yang sama maksudnya, tapi dengan penyampaian yang berbeza. Katanya, idza kana yaumul qiyamati qama an-nasu li rabbil alamin 40 aman shakhsatan absaruhum ila as-sama' hufatan uratan yuljimuhu al-'araq fala yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim 40 aman thumma yunadi munadin ayyuhan nas alaysa 'adlan min rabbikum
الذي خلقكم وصوركم وأماتكم وأحياكم ثم عبدتم غيره أن يولي كل يوم ما تولوا قالوا نعم قال فيرفع لكل قوم ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونها حتى تقذفهم في النار فيبقى المسلمون والمنافقون فيقال لهم ألا تذهبون قد ذهب الناس فيقولون حتى يأتينا ربنا فيقال لهم أتعرفونه فيقولون إن اعترف لنا عرفناه فقال عند ذلك يكشف عن ساق ويتجلى لهم فيخر من كان يعبده مخلصا ساجدا ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأن في ظهورهم الصفافيد فيذهب بهم إلى النار ويدخل هؤلاء الجنة فذلك قوله تعالى ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. Maksudnya, bila tiba hari kiamat, Allah membangkitkan manusia untuk berdepan dengan Tuhan Rabbil Alamin. Selama 40 tahun dalam keadaan mereka mendongok keras ke Allah langit kerana ketakutan. 40 tahun mendongok ke langit, tak boleh nak gerak ketakutan. Hufatan uratan, bertelanjang, berkaki ayam, tak ada pakaian 40 tahun. Selama 40 tahun telah dibangkitkan. Mereka dibelenggu oleh peluh-peluh mereka sendiri. Mereka berenang dalam peluh masing-masing. Peluh ialah hawa nafsu dan amalan jahat yang dia buat di atas dunia dulu, mengikut qadar masing-masing. Selama 40 tahun Allah Ta'ala tidak berkata apa-apa dan tidak memandang mereka selama 40 tahun. Kemudian menyeru oleh seruan, wahai manusia, tidakkah kamu tahu kamu ada Tuhan yang adil, yang menjadikan kamu dan merupakan kamu, yang mematikan kamu dan menghidupkan kamu, kemudian kamu sembah yang lain daripadanya? Ada kalangan kamu menyembah Tuhan yang lain daripada Allah, pada Allah yang menjadikan kamu? Lalu mereka berkata, ya. Mereka mengaku salah. Lalu dibawa apa yang mereka sembah di atas dunia dulu yang lain daripada Allah. Maka dibawalah Tuhan-Tuhan, benda-benda, makhluk-makhluk yang mereka puja di atas dunia dulu yang lain daripada Allah. Mereka tinggal Allah Ta'ala, tinggal hukum Allah, tinggal syariat Allah, tubik belaka. Yang ikut berhala-berhala dibawa ke dalam neraka. Yang ikut pitih-pitih bawa masuk dalam neraka. Yang ikut pangkat-pangkat bawa masuk dalam neraka. Yang ikut apa di atas dunia ni, sehingga tinggal syariat Allah Ta'ala, ikut benda tu masuk dalam neraka. Lalu tinggallah orang Islam dan orang munafik. Tinggal orang Islam, tinggal orang munafik. Sebab orang munafik dia mari sedik juga. Dia tak pergi berhad, tak pergi semua berhala. Dia pun mari sedik juga. Orang Islam, orang munafik, tinggal puak ni. Lalu dikatakan kepada mereka, mengapa kamu tak ikut orang ramai? Orang ramai pergi belaka dah. Pasal apa mu tak ikut? Hak semua berhala, hak semua pitih, sembah mah, sembah pakat, pergi belaka dah. Pasal apa mu tak ikut? Lalu mereka berkata, kami menunggu Tuhan kami datang. Lalu malaikat tanya, mu tahu, kenal ke Tuhan kamu? Mereka menjawab, kami kenal kalau Tuhan memperkenalkan dirinya. Kalau Tuhan memperkenalkan dirinya, dia beri hidayah pada kami, maksudnya kami kenal dengan hidayah macam di atas dunia ni juga, maka kami kenal lah Tuhan kami. Lalu Tuhan menjelma dengan sifat yang layak, yang tak sama dengan makhluk. Maka tersungkurlah hamba-hambanya yang mukmin, yang Islam, yang ikhlas sujud. Dan orang munafik dalam keadaan keras, laksana dipacak belakang dengan besi.
Macam bersiap macam daging tu. Duduk di belakang dia tak boleh nak sujud. Kerasan. Lalu mereka diheret ke dalam neraka. Hak tak boleh sujud kerasan tadi diheret dalam neraka. Maka tinggallah yang beriman, yang ikhlas dimasukkan ke dalam syurga. Itulah maksud ayat. Wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dillah. Pada hari mereka diajak sujud, mereka tak mampu sujud. Iaitulah mereka yang munafik tak boleh sujud kerah. Dalam keadaan wajah-wajah yang berada dalam ketakutan dan kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum zalimun. Padahal mereka di atas dunia dulu mereka diajak sujud dalam keadaan mereka sihat. Mereka tak mau sujud kepada Allah. Ini kepada yang malas sembahyang pula. Tak mau sujud kepada Allah Ta'ala. Padahal sihat. Segar tak mau sujud. Setengah ulama mengatakan malah pergi sembahyang jemaah. Dengan ban dengan apa malah nak pergi sembahyang jemaah. Masuklah juga. Seterusnya Allah berfirman, "Fadarni wa man yukadzibu bihadzal hadis sanastajriduhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin." Maka biarkan aku wahai Muhammad dan mereka yang mendustakan ayat-ayat Quran dan firman Allah ini, aku beri peluang kepada mereka selama-lama dalam keadaan mereka tak sedar. Biar mereka tak mau ikut Quran ya wahai Muhammad, aku biarkan mereka panjang umur sihat. Lawan Quran, lawan Allah Ta'ala, panjang umur sihat. Aku biarkan mereka. Wa umli lahum, aku biarkan mereka dalam keadaan begitu. Tuhan biarkan mereka yang lawan Islam ni jadi sihat, panjang umur pula tu laik umur dia. Jadi laik umur. Payah mati segar. Jahat, makin segar pula. Lawan Islam, lawan Quran, makin gagah, makin segar. Tuhan kata, wahai Muhammad, biarkan. Aku beri peluang pada mereka. Kalau dia nak bertaubat, taubat nak insaf, insaflah. Tambah insaf, mati begitu. Inna kaidi matin. Sesungguhnya hukum aku, azab aku sangat kuat. Tidak ada siapa yang boleh menentang azab aku pada hari kiamat kelak. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muskhalun. Adakah meminta upah daripada mereka wahai Muhammad? Ke Muhammad, mereka tak mau ikutmu ni sebab mu janji nak beri upah. Sebab tu mereka tak mau ikutmu nak beri upah pada mereka. Mereka nak ngupah atas dunia ni dah wahai Muhammad. Mu nak beri upah. Sebab tu mereka tunggu. Fahum min maghramin muskhalun. Mereka dalam keadaan menunggu upah, dalam keadaan berat nak ikutmu wahai Muhammad. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Adakah mereka tahu perkara yang gaib yang tertulis di Lauh Mahfuz? Apa yang berlaku masa depan mereka tahu semua. Dengan sebab itulah mereka tak ikutmu wahai Muhammad. Ada setengah tu nak tunggu peceng dulu. Lepas peceng pula banyak lagi tak selesai masalah. Banyak lagi tak selesai masalah. Akhirnya sampai 80 tahun tak balik lagi. Akhirnya mati begitu. Itu maksudnya. Dalam keadaan mereka merasa berat, adakah mereka tahu umur mereka sekian-sekian banyak? Contohnya Tuhan nak tentu umur dia 60 tahun. Dalam masa 55 tahun gomor lagi ngabisan, buat maksiat, buat ikut suka. 5 tahun lagi nak mati ni tahu dah. Maka 5 tahun ni buat ibadat benar, buat pergi umrah banyak. Pergi haji banyak, nak mati dah. Mereka tahu begitu? Mereka tak tahu. Itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Dengan sebab itu jangan main-main dalam masalah Islam ni. Jangan main-main dengan masalah Islam ni. Jangan tangguh lagi. Ikutlah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan dia, senang dengan dia, susah dengan dia, dan mati pun dengan dia. Sebagaimana kita sebut dalam tiap-tiap semayang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin.
Sesungguhnya sembahyang aku, hidup aku, mati aku, ibadat aku, semuanya kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Tiada ada sekutu baginya, dan aku termasuk di kalangan orang Islam. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makzum. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Maksudnya, maka bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerima hukum Tuhanmu, memberi tempoh kepada mereka, dan janganlah engkau bersikap seperti orang yang telah ditelan oleh ikan. Ingatlah kisahnya ketika ia berdoa merayu dengan keadaan sesak sebab terkurung dalam perut ikan. Kalaulah ia tidak didatangi oleh nikmat pertolongan dari Tuhannya, nescaya tercampaklah ia ke tanah yang tandus di tepi pantai, dalam keadaan ia ditempelak kerana salah silapnya. Selepas itu Tuhannya memilihnya serta dijadikan dia dari golongan orang-orang yang saleh. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu hampir-hampir menggelincir dan menjatuhkanmu dengan pandangan mereka yang penuh dengan permusuhan dan kebencian, supaya mereka mendengar Al-Quran. Semasa mereka mendengar Al-Quran, sambil berkata sebenarnya Muhammad itu sungguh-sungguh orang gila. Padahal Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi umat manusia seluruhnya. Seterusnya Allah menutup surah Al-Qalam dengan ayat-ayat yang dibaca setelah disebut sebelumnya betapa beratnya cabaran dan ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan dakwah, menghadapi berbagai-bagai kezaliman daripada kaumnya sendiri, keluarganya sendiri, kezaliman terhadap batang tubuh diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kezaliman terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Setelah diturun ayat-ayat yang terdahulu yang kita baca beberapa minggu yang lepas, menyatakan pertarungan di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan musuh-musuhnya, maka Allah menurunkan ayat memberi semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasbir li hukmi rabbik ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. Maka bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi keputusan Tuhanmu. Sabar menghadapi keputusan Tuhanmu. Ketika kamu menyampaikan Islam ini, Tuhan jadikan pasang surut. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Di masa Mekah, bahkan di masa Madinah pun sama. Perang Badar menang. Perang Uhud banyak sahabat-sahabat yang tewas, yang mati, yang luka. Nabi SAW pun luka juga. Mekah ditawan dengan mudah. Sampai di Hunain dikepung oleh musuh. Begitulah Allah Ta'ala jadikan kerja-kerja Islam ini pasang surut, dengan tujuan supaya
mereka yang menegakkan Islam ini sabar. Dididik dengan sabar dulu. Lepas tu barulah dicoba dengan syukur. Maka sabar dia beri masa yang banyak untuk mendidik kita. Oleh kerana itulah perjuangan Islam ini dijadikan panjang tempohnya. Banyak ujiannya. Ujian dalam dan ujian luar ada berlaku. Luar lagu luar, musuh-musuh di luar. Dalam lagu dalam. Macam-macam. Laksana mereka yang melayari lautan yang luas penuh dengan gelombang yang besar ribut topan. Belum menghadapi ribut topan, gelombang di luar besar. Angin pula kuat. Macam nak selikuk kapal kita. Hak dalam pula ada hak mabuk, hak kecil, berok macam-macam. Hak nak ajak balik macam-macam ada. Macam-macam sekali. Hak dalam ni pula. Macam-macam. Inilah dia gelombang perjuangan. Yang kita kena faham. Ujian luar dan ujian dalam. Kadang-kadang ujian luar tahan. Ujian dalam tak tahan. Ada orang begitu. Kebanyakannya begitulah. Fasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah kepada keputusan Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makzum. Jangan jadi seperti seorang nabi yang ditelan di dalam perut ikan. Nabi Yunus alaihi salam. Yang ditelan oleh ikan yang besar. Idh nada wa huwa makzum. Ketika dia menyeru di dalam perut ikan dalam keadaan tersesak-sesak. Sesak nafas, sesak nak bercakap, sesak hati. Kerana sedar. Puncanya bila Allah utuskan kepada kaum dia yang jumlahnya 100,000. Nabi Yunus AS berdakwah beberapa lama. Dakwah-dakwah kaum dia tak ikut. Kemudian dia mengharapkan Allah Ta'ala menurunkan bala. Dia pun mengundurkan diri. Nampak awan gelap, mari bala nak turun. Tiba-tiba tak jadi turun bala. Maka dia mari tak sedap, mari marah. Pasal apa pula tak turun bala. Lalu Tuhan hajar dia naik atas kapal, dicampur dalam laut, nyetelang di ikan. Nyetelang di ikan, sehingga sesak nafas. Tapi Tuhan jadikan dia boleh bernyawa, boleh bertasbih. Dia menyeru di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu ialah ucapan Nabi Yunus ketika dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan engkau sahaja. Maha suci engkau. Sekiranya aku termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Kalau aku ni masuk dalam kalangan orang yang zalim, engkau maha suci wahai Tuhan. Ampunlah aku, maknanya begitu. Jangan kamu jadi macam Nabi Yunus. Tuhan kata kepada Nabi Muhammad. Dok tahan sabar, sesak nafas. Dok tahan sabar, dia berundur, tengok bala dak jadi turun, mari rasa tak senang, Tuhan ajar dia, dia telan oleh ikan duduk dalam perut. Dalam keadaan tersesak dalam perut, berdoa dalam perut ikan, berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan jadi begitu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula an tadarakahu ni'matu rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madmum. Walaula tadarakahu ataupun tadarakahu, macam-macam qiraat. Itu bab qiraat lah pula. Serah pada orang yang mengaji qiraat. Tak naik ilmu nahwu. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih. Kalau tidaklah kerana dia dapat nikmat daripada Tuhannya. Kalau tidak kerana dia mendapat nikmat daripada Tuhannya. Ada ulama mengatakan nikmat itu ialah dia dilantik menjadi nabi.
Nikmat itu setengah ulama kata dia pernah beribadat sebelum dia telan dalam perut ikan. Ulama mengatakan nikmat itu dia boleh bercakap, sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dalam perut ikan. Setengah ulama mengatakan nikmat itu ialah ikan pergi tepi patah, mutah tubik dia. Selamat hidup balik. Kalau tidak kerana nikmat itu, lanubidha bil ara'i wa huwa madmum. Nescaya dia tertinggal di padang tepi laut yang kering, yang tidak ada pokok, tak ada apa. Dalam keadaan dicela kalau tidak kerana itu. Kalau tidak kerana dia dilantik menjadi Nabi. Kalau tidak kerana amal-amal yang saleh yang pernah dia buat. Tidak kerana dia bertasbih memuji Allah Ta'ala. Nescaya dia dalam keadaan dibiarkan begitu. Setengah ulama mengatakan dia terus dalam perut ikan sampai hari kiamat kalau tidak kerana itu. Tetapi Allah selamatkan dia. Fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin. Maka Allah memilihnya menjadi nabi, menjadi rasul kepada kaumnya. Dan Allah Ta'ala jadikan dia termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Di mana Allah Ta'ala meneruskan pelantikan dia jadi nabi lepas itu. Tak dibatalkan pelantikannya. Lepas tu dia segera pula balik berkaum dia. Disambung wahyunya. Disambung wahyu daripada Allah. Dia terus menjadi nabi. Dengan Allah menerima taubatnya kerana kesilapan. Tak sabar. Mu nak jadi gitu wahai Muhammad, mu jangan jadi macam Nabi Yunus. Wahai Muhammad, jadi orang yang sabar. Yunus dilantik menjadi rasul kepada 100,000 ataupun lebih sikit. Muhammad menjadi rasul pada seluruh dunia. Bila jadi rasul pada seluruh dunia, mestilah hebat. Hebat pada Nabi Yunus lah. Allah Ta'ala tegur Nabi supaya Nabi bersabar, mempunyai keazaman yang kuat. Wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu la majnun. Dan jika sekalipun orang-orang yang kafir itu mahu supaya engkau binasa wahai Muhammad dengan pandangan-pandangan mereka, bila mereka mendengar az-zikr, mendengar Al-Quran, dan mereka berkata engkau seorang yang gila. Di sini terdapat penafsiran yang berbagai di kalangan para ulama. Maksud la yuzliqunaka bi absarihim. Asalnya la yuzliqunaka bi absarihim, membinasakan dengan pandangan mata yang berlaku laksana sihir. Orang kita kata kena nain, kena ain. Mana ain di sini ialah kadang-kadang seseorang itu jadi tak sedar, jadi binasa, jadi mati dengan pandangan orang terhadap dia. Duk pakat pandang dia buruk belaka jadi buruk dia. Ataupun pandang dia jadi baik, Tuhan balikkan jadi buruk pada dia. Jadi begitu. Itu berlaku dalam kehidupan manusia. Orang Arab sebut ain, orang kita kata naing, orang Terengganu kata naing. Dia sebut Arab bakal dia tak kena. Ikutlah. Mana kena naing, kena jin, kena macam-macam. Mereka mengharapkan Nabi kena begitu. Disebut dalam hadis yang sahih, bila seseorang tu kena ain daripada seseorang yang lain, kalau kita tahu orang tu, suruh orang tu berwuduk, kata Nabi. Tadah air wuduk dia dan mandikan pada orang yang kena itu, disembuhkan dia. Ini disebut dalam hadis. Di sinilah orang kita kata air tawar. Ini ada hadis. Ada hadis mengatakan bila seorang tu kena ain, disebut dalam ini berlaku zaman Nabi, seorang sahabat, bagi Tuhan jadikan pandangan dia ni macam mana lah. Dia tengok menyebabkan seorang tu jadi tak sedar. Lalu Nabi suruh dia ambil wuduk, ditadah wuduk dia, dimandikan pada orang yang tak sedar tu, sedar balik. Ini berlaku. Maksud ayat ini ialah supaya Nabi dibinasakan. Bila Nabi baca Quran, mereka dengar Quran, tak boleh nak lawan Quran. Quran adalah mukjizat ilmu daripada Allah Ta'ala. Tak boleh nak lawan, tahu Quran betul, tak mau ikut juga. Akhirnya mereka mengharapkan biar matilah Muhammad.
Biar binasalah Muhammad, biar mapuhlah Muhammad dalam bahasa yang buruk, yang jahatnya. Tuhan dedahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mereka mahu engkau dibinasakan oleh Muhammad, wa yaquluna innahu lamajnun, dan mereka berkata sesungguhnya dia, yakni Muhammad SAW, seorang yang gila. Bahkan mereka sanggup kata Nabi gila. Bila musim haji, banyak orang datang ke Mekah mengerjakan haji. Kerana ibadat haji ni ibadat yang pada asalnya diasah oleh Nabi Ibrahim AS, lepas tu jadi adat. Maka orang Arab mengerjakan haji. Walaupun mereka dalam keadaan kafir, haji buat. Kafir sembah berhala, bunuh orang, merapok, minum arak, berzina, haji tak tinggal. Bahkan masa pergi haji, mereka tawaf dalam keadaan telanjang, tak pakai ihram, tak ada kain terus. Ini zaman jahiliah. Ramailah mereka berkumpul di Mekah. Maka Nabi mengambil peluang berdakwah, mengajak mereka yang datang ke Mekah tu masuk Islam. Ada pula pemimpin kafir, termasuk pak saudara dia si Abu Lahab, Abu Jahal, pak sepupu, pak sepupu dia. Ikut belakang beritahu jaga baik orang gila ni. Dia kata Nabi gila pula dah. Innahu lamajnun, dia ni gila. Bila Nabi baca ayat Quran, dengar pelik, kata Nabi gila. Maka berlaku satu peristiwa. Kebetulan hak dia beritahu tu Tok Bomo gila. Tok Bomo ni kata, moleklah kalau dia gila, aku tolong berabak dia. Aku boleh berabak, mudah-mudahan aku boleh berabak dia. Lalu dia pun pergi dekat Nabi, satu pemimpin kabilah Arab. Wahai anak, kenapa ada mimpi karuk ke, mimpi apa ke, beritahulah ke pakcik nak tolong berabak. Kawan ikhlas sungguh. Lalu Nabi membaca ayat Quran. Bila baca ni bukan japi ni. Ini bukan syair ni. Ini bukan cakap manusia ni. Lalu Tok Bomo ni pun beriman. Kerana dia Tok Bomo, dia tahu orang gila bagaimana. Orang gila dia kenal, ni bukan gila ni. Ini bukan orang gila ni, orang cerdik, orang bijak. Orang yang diwahyikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dedahkan lagi pula. Benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka sanggup tuduh Nabi gila. Maka jangan berasa pelik lah. Kalau kita yang ada Nabi ni, kita ajak orang ikut Islam, orang kata macam-macam. Jangan berasa pelik. Wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Dan tidak ada ia Quran ini malaikat zikrun, pengajaran, peringatan lil alamin, kepada seluruh alam. Quran adalah ajaran Allah, petunjuk kepada seluruh alam yang wajib diikut oleh seluruh manusia untuk selamat dunia dan selamat di hari akhirat. Wallahu alam.